Ketua Hakim Negara ingatkan Mahkamah Rendah patuh duluan ditetapkan Mahkamah Lebih Tinggi. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengingatkan Mahkamah Rendah supaya mematuhi duluan yang ditetapkan oleh Mahkamah Lebih Tinggi. Beliau berkata, Mahkamah Persekutuan selaku Mahkamah tertinggi juga perlu ingat bahawa ia tidak boleh dengan mudah menyimpang daripada duluan, terutamanya jika ia sesuatu autoriti diputuskan sebelum ini. Dipersoalkan tidak berapa lama selepas ia ditetapkan. Mahkamah Persekutuan perlu konsisten kerana ia memberi kesan kepada orang awam yang mengatur hal ekwal mereka berdasarkan perundangan yang jelas dan pasti. Dalam hal ini, pandangan peribadi seseorang hakim tidak relevan atas prinsip stay decisis, iaitu mematuhi perkara yang diputuskan. Walaupun sekiranya seseorang hakim atau mahkamah percaya sesuatu keputusan oleh Mahkamah Lebih Tinggi adalah salah, beliau perlu mematuhinya, kata Tengku Maimun ketika menyampaikan ucapannya pada pembukaan Tahun Undang-Undang 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di sini hari ini. Menurut Tengku Maimun, sesetengah konsep seperti perlembagaan sebagai undang-undang utama persekutuan dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan telah diterima buat sekian lama dalam kerangka undang-undang negara. Sementara hakim-hakim boleh mengutarakan pendapat berbeza mengenai ciri-ciri teras berdasarkan kes-kes yang dibawa ke hadapan mereka. Saya berfikir hakim-hakim tidak sesuai untuk mempertikaikan kewujudan konsep itu sendiri. Dalam hal ini, stay decisis tidak hanya perlu dipatuhi hakim-hakim, tetapi semua pegawai dalam mahkamah. Ini termasuk peguam bela daripada Badan Peguam Negara dan Perkhidmatan Awam, katanya. Tengku Maimun berkata, berdasarkan pemerhatiannya, beliau mendapati terdapat satu tren daripada minoriti peguam bela, kedua-dua pihak yang memetik kes-kes tanpa menyatakan bahawa kes atau prinsip yang dipetik mereka telah ditolak. Pada masa lain, peguam bela ini memajukan cadangan yang tidak dapat dipertahankan berpunca daripada penafsiran kes-kes awal secara terpilih, tidak jujur dan tidak adil. Pelanggaran ini berlaku dalam hampir semua kes, tetapi ia paling ketara apabila membabitkan kes perlembagaan. Dalam sebarang acara, apabila ia berlaku, ia mengelirukkan hakim kerana cadangan tertentu kelihatan lebih meyakinkan daripada sepatutnya kerana ia disampaikan secara terpilih tetapi tidak secara jujur. Lazimnya peguam bela, terutamanya yang kanan, tahu bahawa ini bukannya standard dan sikap berterus terang dalam etika profesional yang diharapkan kepada mereka, dan oleh kerana itu amalan ini perlu dihentikan, kata beliau. Sementara itu, Tengku Maimun berkata, Badan Kehakiman Malaysia memuji kerajaan kerana memperuntukkan dana untuk melengkapkan Mahkamah Pembinaan dan Mahkamah Komersial Kuala Lumpur sebelum ini. Kami dengan rendah hati mengajak kerajaan supaya mempertimbangkan untuk menambah pembiayaan bagi mahkamah ini, terutamanya terhadap idea untuk mempertingkatkan struktur mahkamah seperti itu supaya mereka boleh terus bersaing dan kekal setara dengan standard antarabangsa dan mahkamah komersial antarabangsa, katanya. Jangan persoalkan kesetiaan rakyat Malaysia selepas 67 tahun merdeka. Tiada keperluan untuk mana-mana pihak mempersoalkan kesetiaan rakyat Malaysia terhadap negara yang sudah merdeka selama 67 tahun, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz. Rafidah yang juga bekas Ketua Wanita UMNO berkata perkara itu tidak timbul ketika ini kerana sepanjang tempoh kemerdekaan lebih 60 tahun, mereka, rakyat Malaysia, hidup bersatu padu. Sebagai rakyat Malaysia, mungkin sudah tiba masanya kita benar-benar bersatu
dalam perpaduan dan menghormati serta menerima semua kepelbagaian dalam kalangan kita. Kepelbagaian itu satu anugerah. Atas sebab itu, Shogun kata kita bersatu bertambah mutu, katanya melalui hantarannya di Facebook. Hantaran Rafida itu dibuat beberapa hari selepas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara. Dr. Mahathir mendakwa ini karena mereka masih terikat dengan negara asal dalam satu temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit di India. Pada masa sama, Rafida berkata, sejak akhir-akhir ini terdapat pandangan dikemukakan mengenai siapa rakyat Malaysia daripada perspektif pihak tertentu, dan ini mencetuskan perdebatan berterusan. Beliau berkata, hakikatnya ramai rakyat Malaysia dalam pelbagai usaha sudah berjaya membanggakan rakyat. Kejayaan membawa bendera Malaysia setinggi-tingginya dalam pelbagai kejayaan dan pencapaian sama ada di Malaysia atau di luar negara ternyata membanggakan. Mereka melakukan semuanya sebagai rakyat Malaysia, walaupun ada di antaranya berbuat demikian tanpa bantuan kewangan kerajaan. Kini, sudah 2024, marilah kita semua terus menghormati kepelbagaian yang ada dan menerimanya dengan sepenuh hati, katanya. Kenyataan Dr. Mahathir terhadap orang India tak bertanggung jawab. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan membantah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap masyarakat India di negara ini kerana ia sangat tidak bertanggung jawab. Perdana Menteri berkata, sebagai seorang bekas Perdana Menteri sejak sekian lama, tidak sepatutnya ada kenyataan yang menghina mana-mana kaum di negara ini, sama ada majoriti atau minoriti. Beliau memang terkenal buat kenyataan sedemikian. Melayu baginya malas, melainkan dia. Kaum India dan Cina itu dianggap kurang setia kepada negara, kecuali beberapa kroni dia. Saya anggap itu kenyataan sangat tidak bertanggung jawab, kita bantah. Bagi saya, mana-mana rakyat yang setia kita perlu hormati, tidak kira mana-mana kaum, katanya, selepas pelancaran program kecerdasan buatan AI untuk rakyat Universiti Putra Malaysia UPM di sini hari ini. AI untuk rakyat adalah program pembelajaran kendiri dalam talian, direka untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran orang ramai terhadap AI. Baru-baru ini sebuah portal berita melaporkan Dr. Mahathir mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka dalam satu temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit di India.